Dengan harapan dengan memberikan hak kepada haiwan ni, maka mereka boleh dilindungi daripada penderaan, daripada kesengsaraan. Jadi bila kita menternak haiwan misalnya, kita akan lebih berwaspada untuk menjaga, bukan menjaga perasaan tetapi menjaga kebajikan haiwan-haiwan tersebut, right? Apabila kita membela binatang, right? Ada kucing di rumah ke, ada anjing di rumah, kita akan kita akan mendisiplinkan diri untuk memberi makanan, untuk bermain dengan haiwan peliharaan kita, sebab kita tahu mereka ada hak dan hak itu dibina atas kemampuan mereka untuk disakiti, right? Because they can feel pain, therefore we should bestow them rights, right? Jadi selain daripada pemberian hak kepada haiwan atas sebab mereka boleh merasai kesakitan, ada juga golongan yang berpandangan bahawa haiwan wajar diberikan hak sebab mereka bukan not because they have intelligence, not because they can feel pain, but because they exist. Sebab mereka wujud, dan meskipun kita tak boleh garap apa gunanya, apa nilainya di sebalik kewujudan seekor lipas, kan? Akal kita tidak boleh memikirkan apa gunanya seekor lipas ni, tapi disebabkan lipas itu telah diciptakan oleh Tuhan, kan? Disebabkan lipas itu bukan kita yang ciptakan, tapi Tuhan telah menciptakannya, dan Tuhan mesti ada sebab di sebalik setiap satu benda yang dijadikan. Jadi kita perlu menghormati kewujudan lipas itulah sebenarnya, right? Jadi ini ada juga golongan yang menggunakan hujah agama lah untuk untuk menjustifikasikan kenapa haiwan wajar diberikan hak, right? Jadi itu yang kita nak Zin, jadi saya rumuskan balik apa yang kita bincangkan hari ini. Jadi bila kita bercakap tentang etika alam sekitar ataupun nak menilai sama ada sungai, contohnya kan ada sekarang ni orang tengah sibuk pasal sungai, nak membersihkan sungai dan semua ni kan. Misalnya kalau ada sebatang sungai Hulu Langat dekat luar UKM tu kan. Kalau orang tanya, apa gunanya sungai ni kan? Untuk etika antroposentrik yang kata, oh tujuan nilai sungai ni kepada kita adalah apabila banjir dan air itu akan mengalir daripada hulu ke hilir kan, jadi kawasan kita tak akan banjir. Jadi hujah sedemikian adalah hujah yang menilai kegunaan hutan belantara, sungai, bukit bukau, lembah ataupun haiwan dan tumbuhan ni berdasarkan manfaatnya kepada manusia, kan? Kenapa kawasan Bukit Fraser ataupun kalau Bukit Fraser jauh sangat, kenapa Bukit Broga itu wajar dipelihara? Sebab bila kita mendaki Bukit Broga tu, kita rasa seronok kan. Jadi dia mendatangkan manfaat kepada kita. Jadi kita patut peliharalah Bukit Broga tu. Jadi itu adalah hujah antroposentrik. Tapi kalau kita kata, oh Bukit Broga tu patut dipelihara sebab selain daripada manusia, haiwan-haiwan lain pun ada hidup di situ kan. Tumbuh-tumbuhan pun ada hidup di situ. Itu adalah hujah biosentrik. Maksudnya kita tak menilai manfaat haiwan, tumbuhan ataupun satu kawasan tu berdasarkan manfaatnya kepada manusia semata-mata, tapi kita juga cuba melihat manfaatnya kepada haiwan dan tumbuhan yang hidup di sekeliling kawasan tersebut, right? So etika alam sekitar ni ada etika yang berpandukan manfaatnya kepada manusia ataupun etika yang berpandukan kepada manfaatnya kepada haiwan dan tumbuhan lain, right? Antroposentrik, biosentrik. Kemudian isu yang kedua adalah sekiranya kita ingin memelihara haiwan dan tumbuhan atas alasan bahawa, atas hujah bahawa haiwan tumbuhan ni ada hak. Apa asas pemberian hak kepada haiwan dan tumbuhan? Right? Kita boleh memberikan hak kepada haiwan dan tumbuhan sebab satu, kita boleh kata, oh haiwan ni ada akal, fikiran seperti manusia, right? Dan kita boleh sokong pendirian itu dengan kajian neuroscience kan, kajian psikologi haiwan semua ni kan, untuk menunjukkan bahawa haiwan ni boleh berfikir seperti manusia. Jadi itu boleh jadi satu sebab untuk memberikan hak kepada haiwan.
Kalau kita tak mahu memberi hak kepada haiwan atas dasar haiwan ni ada akal fikiran, boleh berfikir seperti kita masih boleh memberikan hak kepada haiwan atas dasar haiwan ni boleh merasai kesakitan, boleh disakiti. Justru itu adalah alasan yang kukuh untuk memberikan hak kepada haiwan. Supaya kesejahteraan haiwan dan tumbuhan tu boleh dipelihara, right? Apabila kita memberikan hak kepada haiwan, kepada tumbuhan, kepada haiwan lah, right? Maka hak itu akan hak itu perlu dipelihara, right? Maksudnya kita tak boleh melakukan sesuka hati ke atas haiwan tersebut, right? Itu gunanya kita memberikan hak kepada sesuatu, kan? Bila bercakap tentang contoh tentang mahasiswa, kenapa mahasiswa wajar diberikan hak, kan? Sebab itu untuk mengelakkan awak dizalimi oleh pensyarah awak dizalimi oleh pihak pentadbir universiti, right? So that is a function of rights, right? Jadi orang yang memperjuangkan hak asasi ni, kita tak boleh tuduh mereka sebagai orang yang orang liberal, orang yang sekular semata-mata, sebab hak ni ada faedahnya, right? Bila awak beli bila kita kurniakan hak kepada mahasiswa, ertinya awak ada hak-hak tertentu yang awak boleh tuntut daripada pensyarah awak, daripada pentadbir awak, kan? Kalau mahasiswa tak ada hak, maka awak akan awak boleh diperlakukan sesuka hati oleh pentadbir universiti dan oleh pensyarah, dan kita tak mahu itu berlaku, right? So jadi itu yang itu saja yang kita nak bincangkan pada hari ini. Saya tak mahu ambil masa yang lama pun. Jadi kalau ikutkan, ini adalah kiranya macam pertemuan yang terakhir kita. Minggu depan saya rasa dah mula minggu peperiksaan. Saya akan rakamkan, kalau rasa saya sebab saya akan rakamkan penerangan tentang peperiksaan akhir untuk kursus ni, right? Dan saya juga akan kongsikan kertas soalan peperiksaan yang lepas-lepas di UKM Folio supaya awak boleh lihat dan awak boleh buat persiapan lah untuk peperiksaan akhir nanti, right? Jadi sekiranya awak ada apa-apa persoalan, awak masih boleh bertanyakan dalam grup Telegram tu lah. Saya akan biarkan grup tu aktif sehingga kita sehingga habis semester ni. Jadi katakan ada benda yang awak nak bertanya atau benda tak pasti, awak masih boleh bertanyakan kepada saya dalam grup Telegram tersebut, right? Jadi kita berhenti di sini, dan kalau ada apa-apa saya akan maklumkan dalam grup Telegram nanti, right? Jadi terima kasih semua. Jaga diri masing-masing. Selamat petang dan Assalamualaikum. Terima kasih, Dato'. Terima kasih semua. Terima kasih, Sir. Terima kasih semua.